bawa pada 19 hari bulan 3 ni, kita akan berangkat ke Tanah Suci. Kita berkumpul di Masjid Kahang Timur pukul 8. Pukul 9 bas sampai, kata ustaz. Saya pergi jumpa ustaz malam, bas sampai pukul 9 ataupun 9.30. Jadinya kita berkumpul di... Lepas tu yang pertama saya mesti ingatkan, kita ni berniat di Kena Manazil. Jadi maknanya kalau kita berniat di Kena Manazil, kita turun di Mekah. Jadi maknanya kita berihram dari KLIA. Kita dah berihram daripada KLIA. Jadinya kita dalam kapal terbang, lagi setengah jam kita nak sampai ke Mekah. Kita kena berniat ihram. Jadi kita kena mandi sunat ihram di rumah. Nombor satu ya. Nombor satu, kita kena mandi sunat ihram di rumah. Tu tak kira lah kita lepas subuh ke, kita nak sembahyang duha tu kita mandi. Kita mandi terus niat sunat ihram. Lepas tu kita sembahyang sunat ihram. Saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia siap sembahyang. Lepas tu kita sembahyang sunat musafir untuk meluluskan perjalanan kita, mudah kita apa urusan kita dalam perjalanan, apa urusan kita nak pergi ke Tanah Suci tu, kita minta sunat musafir tu, kita minta semuanya beri kelapangan, beri kemudahan pada kita yang nak pergi. Jadinya kita niat apa? Kita dah habis siap salam-salam tu, dah habis siap. Kalau kita tak pandai niat, kalau kita tak pandai doa, cakap Arab, cakap Melayu pun tak apa. Ya Allah, Engkau mempermudahkanlah apa segala urusan aku pergi dan balik, apa segala urusan aku di Tanah Suci, dan juga sebelum sampai ke Tanah Suci, Engkau minta mudahkanlah segala-gala apa urusan aku dengan semudah-mudahnya. Jauhkanlah aku daripada balak bencana, jauhkanlah aku daripada COVID ni. Aku minta jauh, aku pergi dengan kerana Allah. Aku nak buat ibadah sebab aku belum pernah pergi. Aku nak pergi, nak menatap sebenar-benarnya dari mata aku, macam mana Kaabah. Niat dalam hati. Tak payah niat-niat yang baca Arab tak pandai, cakap Melayu je masa dekat rumah tu. Lepas tu kalau pandai Arab dah siap-siap tu, kalau dah siap habis baca apa benda yang kita minta tu, kalau dah siap tu, kalau nak baca doa musafir tu bacalah. Kalau tak baca pun setakat itu pun yang kita boleh baca dengan cakap Melayu, bacalah. Itu je. Kalau kita nak baca Arab pun, kalau kita tak reti, tak betul makna, kita berdosa pula kan. Ni kita cakap dengan betul dengan Allah. Kita cakap betul-betul dengan Allah. Itu je ya. Lepas tu dah siap semua sekali tu, kita nak persiapan apa yang kita nak bawa, apa yang kita nak bekal kita nak bawa dia. Nombor satunya, kita siapkan baju kita. Baju Mak Ngah buat 4 pasang. Baju yang panjang tu Mak Ngah buat 4 pasang. Lepas tu baju tidur 2, telekong 3 helai, setokin, anak-anak tudung ni semualah siap kita orang perempuan ya. Semua siap. Lepas tu Mak Ngah minta tolong bawa ni. Kita apa, kalau kita beli apa semua pun kita tanda barang kita. Kita tanda. Ni yang aku. Kita duduk 2 orang kat satu bilik. Jadi kita dah siap. Okey Mak. Apa keperluan wanita yang wajib lah, yang kena ada, yang kena bawa daripada sini? Daripada sini macam kita bawa ubat yang kita, macam kita orang perempuan ni kan, ada, kita ni kan ada sakit ini, tu keperluan ubat tu memang mesti kita bawa. Nak Panadol ke, macam kita ada darah tinggi ke, apa-apa semua tu kita kena bawa ubat-ubat. Kita kena bawa macam mandian kita, semua-semua tu. Tapi benda-benda yang tu semua kita taruh dalam beg besar. Kita taruh dalam beg besar, jangan taruh dalam ni kan kita tak lepas. Macam kita kan sempo-sempo tu kan semua kan dia berair, kita kemas dalam beg besar. Jadinya
barang-barang semua tu dah siap. Dengan tuala kena bawa jugalah. Dia ada tuala, tapi kita kena bawa lah tuala kita sendiri kan. Pada tu apa lagi ya, macam ubat mandi, macam ubat-ubat kita yang perlu, siapa yang darah tinggi ke apa-apa semua tu, kita stokin apa semua tu, kita orang perempuan kan, semua nak kena tu lah. Tak tahulah awak semua dah tukar duit ke belum ke? Kalau nak tukar duit, ada jugalah, tukarlah dulu. Kalau nak tukar daripada sini. Sebab Ustaz dah kata itu eloknya tukar daripada sini. Ya, Ustaz cakap. Yang kita doakan anak-anak kita kat sini, anak-anak cucu kita yang kita tinggal, minta dalam peliharaan Allah, minta jagaan Allah, minta Allah selamatkan mereka yang kita tinggal, minta Allah selamatkan kita yang pergi dan balik dengan selamat. Okey. Kalau Quran, pakai Quran sendiri, bawa Quran sendiri, nanti nak nampak kat mana Quran lain. Mak malas nak buat Quran payah. Nanti macam gunting ni kita kena perlu, sebab ni kita kena gunting. Tapi buat yang kecil masuk dalam beg besar. Tak boleh buat masuk beg kecil, beg naik atas. Nanti tiba kat sana kita nak pergi gunting, baru kita buka, baru kita ambil lah beg kita ya. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan Duyufur Rahman, tuan-puan yang mulia, insya-Allah tuan-puan bakal tetamu Allah pada 19 hari bulan 3 ini. Dalam kesempatan pagi Jumaat ni saya ingin kongsikan dengan tuan-puan kelengkapan ketika saya melakukan umrah pada tahun 2018. Di sini saya ambil sikit masa tuan-puan dan saya memudahkan dia, meringkaskan, tak mau lama-lama. Barang-barang yang keperluan yang saya bawa ketika umrah 2018, pertama sekali yang saya ingin pastikan pada tuan-puan, yang ni kad biocard matric. Kita punya pengenalan diri kita. Kalau kat sini kita pakai IC, kad pengenalan, tapi kad pengenalan kita kena tinggal lah. Cukup dengan sekadar ni. Sebab apa, kat sini ada nombor pasport kita, A51323112. Itu pengenalan diri kita. Kat situ senang dia cari daripada mana asal usul kita, dengan jemaah siapa kita datang. Cukup sekadar ni je, tak payah bawa apa tu, kad pengenalan. Jadi kalau kita dalam mengerjakan umrah, dalam pakaian ihram, kita letak dalam beg umrah ni. Kalau dalam beg umrah ni, simpan dalam beg umrah ni. Kalau apa-apa berlaku, beg umrah ni diorang akan cek lah, cari apa yang ada pengenalan diri kat dalam ni. Tapi kalau kita pergi masjid, waktu sekadar cukup dengan baju berzip ni, kita letak dalam ni. Jadi kalau apa-apa berlaku pada kita, pengenalan diri kita ada kat dalam ni lah. Ataupun pada tali pinggang kita ni, kita letakkan dalam tali pinggang kita ni. Jangan keluar-keluarkan lah tali pinggang kita ni. Letakkan dalam tali pinggang kita ni, kad pengenalan atau biometric card ni. Okey tuan-puan, ini yang pertama. Keduanya, beg ni, beg yang diberikan oleh Al-Izzah ni. Kita tengok apa yang ada dalam beg apa tu, beg Al-Izzah ni. Beg sandang Al-Izzah ni. Sandang ni duduk ni gini lah. Kalau kita melakukan umrah, begini kan ada. Apa yang ada dalam beg ni, yang perlu kita ada kat dalam beg ni? Yang perlu ada kita dalam beg ni, buku doa. Pertama, buku doa daripada ahli keluarga kita yang berada di Malaysia, yang ingin kirim doa. Jadi yang nak sebut satu-satu payah suruh dia tulis saja. InsyaAllah kalau kita dekat depan Kaabah esok ataupun di makam Rasulullah, dah sampai tak ada doa, kita nak bacakan apa tu yang diorang, yang apa tu ahli keluarga kita kirim daripada Malaysia lah. Sebab ini nampak macam banyak, tapi bila kita duduk kat depan masjid, depan Kaabah, ini jadi pendek je, tak sampai dalam setengah jam kita baca dah habis dah. Tak apa, kalau ahli keluarga kita nak kirim doa, tulis saja dalam buku doa ni. Dan setiap mana tempat kita yang mustajab doa, kita baca. Tempat sa'i depan Kaabah, di Masjid Nabawi esok, insyaAllah. Kedua, yang perlu ada dalam beg ni adalah buku
panduan lah, buku panduan kita ni. Kalau boleh baca, tak boleh baca lah. Kalau tidak, kita baca Rumi saja ni. Kalau kita boleh ikut Jawi, pelan-pelan kita boleh ikut. Esok akan dipandu oleh Mutawif. Kita baca lah pusingan pertama, apa bacaan dia, pusingan kedua, apa bacaan dia, pusingan ketiga, keempat, pusingan keempat, macam mana bacaan dia. Kita ikut, follow. Kalau boleh follow, tak boleh follow, kita baca ni. Tulisan Rumi pun ada sini, InsyaAllah ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ni botol air. Botol air ni kalau daripada sini kita kosongkan aja. Sampai kat sana kita isilah dengan air zam-zam, botol air ni. Ketiga, seterusnya ni botol spray. Botol spray pun nak kena ada kat dalam ni. Masa kita daripada sini letak air biasa lah, sampai kat sana kita sebaiknya letak air zam-zam. Pen ya. Dan ada gunting. Gunting pun perlu juga kita letak di sini. Sebab apa, bila kita gunting ataupun macam saya yang tak ada rambut, kena bawa ni lah, pisau cukur lah. Pisau cukur dalam ni, supaya kalau kita bertahlul esok, setiap kita lakukan ibadah umrah, bertahlul lah, kita nak kena gunting. Kalau orang tengok gunting saya kenapa besar, sebenarnya saya tak perlu bergunting. Jadi ini sampel aja. Saya tak ada, ataupun sampai di hotel, kita masukkan tempat yang paling mudah untuk kita capai gunting ni. Sebab apa, kalau kita bawa dalam beg bagasi, beg flight nanti, takut kena rampas, kena buang oleh immigration. Jadi kita letak tempat yang beg bagasi, tempat yang mudah untuk kita capai. Sampai ke Mekah, untuk mengerjakan umrah kita capai cepat. Gunting lipat pun sesuai juga, gunting yang kecil dilipat ni. Ini mungkin besar sangat, tak sesuai. Cuma saya buat ini sebagai sampel je lah. Bagi saya tak perlulah ni gunting ni. Okay. Ni selesai bab beg gantung ni. Dan baju ni kena tuan, baju yang ni yang untuk letak apa tu, kad pengenalan kita ni. Ni kita kena ada lah sekurang-kurangnya pun 2-3 helai lah. Sebabnya boleh dapatkan baju ni dekat sini, di Sakan pun ada, ataupun kedai-kedai toko-toko Arab yang jual pakaian apa tu, umrah. Okey. Seterusnya ni baju sejuk. Tuan-tuan puan pergi dalam musim sejuk. Kalau kapal terbang flight pun mungkin sejuk, tuan-puan gunakan baju sejuk ni. Jangan disimpan di dalam beg besar. Pakang aja bawa masa naik flight. Dan sampai kat sana pun kalau sejuk, boleh kita pakai. Cuma dalam ketika kita mengerjakan umrah, pakaian umrah, kita tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ni kena tak boleh pakai lah ni. Ketika kita mengerjakan umrah, terpaksalah kita pakai apa tu, 2 helai kain ihram ni Jadi yang ni ketika flight ataupun kita baju sejuk ni untuk kita ziarah, pergi Taif, pergi Jakrana, pergi museum ke, boleh kita gunakan, atau ke masjid. Okay, seterusnya ni kain ridak. Kain ridak ni pun banyak gunanya juga. Selain kita boleh buat sejadah kalau kita sejuk. Bendanya ringkas untuk kita pakai. Lepas baju sejuk mungkin tak cukup lagi panas, kita boleh pakai ridak untuk sejuk, untuk panaskan badan kita. Tapi ketika saya pergi 2018 tu, saya tak pakai ridak. Kain ihram ni saya gunakan untuk buat untuk apa, untuk gantikan ridak, memanaskan badan saya yang suhu musim ketika tu musim sejuk lah. Jadi berguna juga kain ihram ni. Selepas kita mengerjakan umrah, dia juga jadi apa tu, baju sejuk kita. Okey. Ni sejadah yang ringan. Kalau perlulah. Saya tak semestinya tuan-tuan kena bawa, mesti bawa, tak mesti. Tapi kalau tuan-puan kena kreatif lah, kreatif. Apa yang saya tunjukkan ni mungkin tak sesuai pada tuan-puan, jadi tak payahlah bawa, cukup dengan ridak satu dia, ya. Okey, ni keperluan dalam bilik pula. Kita perlu ada apa, hanger ni, bawa lah dalam ni secukupnya. Lepas tu kalau masa ketika saya pergi tu, satu bilik 4 orang. Jadi almari baju ni tu kecil.
Kami terpaksa bawa daripada rumah ni lah. Apa tu penyangkut baju supaya kita dapat sidai baju Zohor. Lepas kita pakai baju Zohor, kita sidai baju Zohor untuk pakai Zohor. Nanti yang subuh kita dah tak nak pakai baju kurta, nak pakai jubah, kita gantunglah pula sebelah dia baju jubah. Jadi baju tu taklah berbau, taklah berempit renyuk kan. Jadi itu pun terpulang pada tuan-puan lah. Sesuai ataupun tidak. Pada saya memang saya perlu bawa lah. Isyak dengan maghrib jubah. Okey. Selesai yang ni. Apabila tuan-puan masuk saja ke dalam bilik hotel, pertama apa yang perlu tuan-puan tengok? Yang pertama tuan-puan tengok dulu. Pertama sekali tuan-puan kena tengok plug dia, soket elektrik dia, soket elektrik bilik tu. Kadang-kadang soket elektrik bilik dia tu tak, satu-satu hotel dia tak sama. Ada yang macam kita kat sini flat macam ni. Flat macam ni kita tinggal masuk je gini. Tapi ada soket yang kat dinding dia tu, dia berbentuk macam mangkuk gini mangkuk gini. Dan dia cuma ada dua saja, ataupun dia tak ada earth, tak ada. Kat pada hotel tu tak ada. Jadi kita terpaksa kena tengok macam mana keadaan soket ni kat dinding hotel tu. Kalau bukan macam yang kita punya, tak ada, kita tak boleh nak masuk lah. Kan apa tu pin dia. Jadi dekat mana ada jual benda ni? Benda ni ada jual dekat bawah hotel. Bawah hotel tu ada kedai-kedai barang-barangan apa jualan dekat bawah tu, termasuklah dia ada jual benda ni. Benda ni satu biji ni RM10. Kalau tak sama, tapi kalau mudah-mudahan dia sama, jadi kita tak perlulah nak beli. Tapi kalau tak sama, tuan-tuan pun kena turun selepas balik daripada mengerjakan umrah ataupun ke mana-mana berziarah, tuan kena beli ni untuk apa? Untuk cas handphone tuan-puan. Okey. Ni pun kena cari kat sana lah. Yang ini jangan terlupa pula soket handphone ni. Tak bawa kan, kita nak cas kat mana? Yang ini wire penyambung pun kita kena bawa daripada Malaysia. Tak perlulah kita nak pergi cari dekat luar sana. Satu masa, buang masa lah. Jadi kita standby kat sini. Cuma yang saya nak pesankan, kalau tuan-puan dah tahu kenal ahli bilik tuan-puan, bincang siapa yang nak bawa wire ni. Kalau dua-dua bawa pun bagus, tapi yang baiknya seorang satu cukup lah, sebab kita boleh kongsi. Ni ada dua plug kat sini, kongsi untuk cas bateri je, ataupun kita panaskan heater air kan, itu saja. Tapi benda ni memang kena bawa lah. Sebab takut plug tu tinggal kat dinding, kat dalam satu bilik tu cuma ada satu plug. Jadi terpaksa berebut pula, bergila-gila pula nak cas handphone. Padahal handphone tu penting apabila kita berada di masjid untuk swab kita punya Iktam Marna tu, kita punya masjid Arab sana. Yang ni saya nak kongsikan, tuan-puan kena print nama tuan-puan dengan alamat dan nombor telefon sekali. Kalau printkan macam ni, laminate, tampal pada beg bagasinya. Tampal double tape lah, tampal pada double tape. Kiri kanan kena dapat, sebelah sini dan sebelah sini. Belakang ni. Cukup dengan nama dengan alamat. InsyaAllah lah tuan-puan punya barang ni tak akan bertukar dengan kumpulan-kumpulan lain. Sebab dia orang tahu tuan-puan daripada mana, Kahang Timur ke, Ulu Denga ke. Lepas tu kalau nak rajin sikit, kita dah tahu nombor bas kita kan. Tulis sini nombor bas berapa, nombor 3. Ataupun ni kena ada marker pen, tulis kat sini bas nombor 3. Ni tampal nama name tag ni tampal pada beg besar ni. Okey, kalau tak hendak juga, tak sempat, tak ada siapa yang nak mengusahakan benda-benda macam ni, leceh lah, payah lah, tulis je pakai marker pen ni kat sini. Nama, alamat, nombor bas, nombor telefon. Simple, senang ni, tulis kat sini, kiri kanan ni. Okey, lepas tu nama tuan-puan, nombor telefon, alamat, untuk lebih banyak pengenalan diri pada barang-barang tuan-puan lah. Jadi tak boleh tertukar dengan orang lain kat sini.
tali sini dah ada tulis nama dan nombor telefon, alamat sekali ni. Kena kreatif lah, kena kreatif untuk memastikan barang kita ni tak bertukar dan tak tertinggal, tak hilang. Dan kalau siapa-siapa yang jumpa boleh cepat pulangkan balik. Okey. Kat dalam bilik lagi, kita masih kat dalam bilik lagi. Kat dalam bilik lagi, ni kita kena perlu ada sesiapa apa tu yang perlu makan ubat, perlukan air panas, perlukan suka ngeteh. Ni ada kafe. Saya dulu memang saya bawa lah ni, Nescafe, Cafe, Jannah macam sebagainya. Sudu untuk buat air, ni poleh untuk ambil air. Di hotel tu sana akan ada kantin, cafeteria ataupun tempat makan lah. Dan tempat makan tu biasanya kalau selepas daripada waktu makan buffet, yang tinggal dekat bawah tu air heater, kowe, jenis kowe yang air heater tu. Dan ada gula, disediakan gula dengan Nescafe. Jadi tuan-puan boleh ambil air tu, air panas tu, simpan dalam air panas tu, bawa naik ke bilik. Untuk apa air panas tu? Untuk tuan-puan makan ubat, untuk tuan-puan buat air kat dalam bilik lah. Air yang cita rasa tuan-puan lah, Nescafe ke apa. Lepas tu bawa air tu, bawa naik ke atas. Kalau ada pun susu yang creamer, jenis susu tepung tu, buatlah sendiri. Lepas tu bawa naik ke atas untuk standby. Kalau lepas isyak biasanya saya dulu pergi, lepas isyak saya buat air siap-siap. Lepas isyak balik tu, saya buat air siap-siap. Jadi subuh, nak pergi subuh tu air dah ada. Kalau air Nescafe dah ada Nescafe lah. Kita tinggal lepas mandi, uduk, nak tunggu masa pergi masjid tu, kita boleh minum sekejap. Jadi untuk segarkan badan lah, untuk hari tu kan, kita dah standby daripada semalam, kita dah buat air. Ni satu bab lah. Kolej kena bawa, kena kalau yang perlukan makan ubat, perlukan air banyak air malam dengan je minum, kena prepare lah. Tak perlulah bawa yang keras-keras, yang ni fleksibel. Jadi berapa-apa kita boleh isi. Dan tak perlu belilah. Kalau ada kat rumah ni yang lama-lama tu, boleh bawa je, tak payah belilah. Kat sana pun ada jual, tapi yang besi, berat dan keras. Yang ni fleksibel. Mungkin kat dalam ni, dalam beg kita boleh susun bawa balik. Kalau nak bawa balik, kalau tak bawa balik, tinggal aja dekat sana, tak berapa harganya pun. Kalau kita nak bawa balik, boleh kita letak kurma ke dalam ni, dalam beg tu. Jadi benda tu lebih selesa lah barang-barang yang tu yang kita bawa tu. Ni beg yang kita bawa masih lagi dalam bilik. Ya, masih lagi dalam bilik. Ni stokin tuan-puan, jangan tak bawa stokin sejuk ni dengan tuan-puan dan tuan-puan pergi ni, insya-Allah dalam musim sejuk. Jadi standby lah 1-2 live stokin. Mask. Ni mask. Bawa jugalah mask. Mungkin kalau kat sana pun kata masknya mahal kan, membazir duit je. Kalau kat sini mungkin dapat murah, jadi kita beli standby kat sini. Dan kalau kita pergi berpasang ataupun ramai, kita boleh kongsi share kat sana. Satu hal lagi, ni tasbih ataupun tasbih digital. Tuan-puan dah tukar duit belum? Ni duit Arab 1 rial. Kalau dapat kita tukarlah, minta tolongan anak-anak ahli keluarga kita yang berada di luar Keluang ni. Kalau Keluang ni susah nak dapat duit Arab, minta daripada ahli keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, supaya carikan duit Arab, tukarkan duit Arab supaya mudah kerja-kerja perbelanjaan kita kat sana lah. Boleh kalau kita nak tukar kat sana, tapi mudahnya kita dah bawa dari sini, dah tak jadi satu beban lah kita nak cari money changer dekat sana. Ni duit Arab 1 rial. 1 rial ni saya rasa 1 rial ni nak beli apa, kecuali kita bersedekah pada cleaner je lah. Sebab saya rasa aiskrim pun 3 rial kot kat sana. Lepas tu kalau burger kebab tu pun dah 5 rial agaknya. Okey. Ni ubat-ubatan, jangan lupa nak bawa daripada sini. Ubat demam, ubat batuk,
tahan sakit, semua. Jangan lupa pula bawa ubat kalau yang ada kencing manis, jantung, semput. Bawa beli ada berlebihan. Ada satu kes yang lepas pernah bawa ubat ngam-ngam je. Sedangkan bila tiba sana penyakit tu berulang-ulang kali sehingga ubat yang kita standby untuk 2 minggu tu tak cukup. Dan terpaksa jemaah tu dihantar bekerjakan ke hospital. Tak mahu sampai macam itulah tu. Kita ni ikhtiar usaha je. Tapi yalah, itu semua kerja Tuhan. Tapi kita kena usaha lah. Janganlah kita tak berikhtiar, tak kreatif, tak ada perancangan. Ni saya pernah kena demam, saya beli ubat demam dekat farmasi Arab sana. Karbon. Makannya pun tak kebah macam kita makan ubat Panadol Malaysia. Tahan je lah kalau demam pun. Itu sebab saya suruh pesan kepada tuan-tuan, standby awal-awal ubat-ubat ni. Lepas tu yang ni lemak unta. Ni keadaan lemak unta. Kalau tuan-puan, ahli keluarga tuan-puan yang kat sini dah standbykan dengan gloves yang untuk bibir, tangan, tapak kaki yang boleh mekah pecah tu, ni sesuai ni. Inilah lemak unta. Kalau ada tu warga Indon sana naik ke bas jual, belilah ni. Masa saya beli dulu harganya RM15 satu botol ni. Standby lah, prepare untuk kegelapan sebabnya gloves ni penting. Kalau kaki kita dah mula pecah, sakit, dia pedih, dia akan bagi kesan pada badan jadi jadi lemah, jadi boleh tukar jadi demam. Demam dan jadi kita dah tak boleh nak bergerak bebas lah, nak buat banyak-banyak aktiviti. Dia berpunca daripada kaki ataupun tangan ataupun bibir yang pecah. Jadi suhu badan boleh berubah, bertukar dan akhirnya kita demam. Bila demam, kita dah tak boleh nak aktif lagi. Okey, seterusnya handphone, wire charger dan power bank. Power bank jangan lupa bawa. Power bank jangan lupa bawa ya tuan-tuan. Power bank, kalau tak ada power bank kat sana kan kita nak kena balik ke hotel untuk charge. Sebab mungkin tak berfungsi terus, mati handphone kita. Okey, seterusnya ini beg yang saya gunakan untuk bawa isi baju, isi yang saya bawa pada yang saya pesan suruh bawa yang tak lebih daripada 7 kilo untuk bawa ke naik ke flight. Ini kalau kita ni bawa ni dalam beg ni kita isikan pakaian-pakaian ihram lah ni untuk mengizinkan ihram. Ni untuk kita bawa naik kapal terbang beg ni. Kalau dapat lagi besar lagi sikit pun lagi bagus, boleh. Yang ini pun rasa sedang-sedang elok lah. Cuma mampu tak mampu je lah nak mikulnya. Tapi ni sesuai lah untuk kita lambung pada bagasi dalam kapal terbang. Kita akan dibekalkan kad ni sini. Ni syarikat akan bekalkan kita kad ni untuk pengenalan beg kita. Dan kita pun boleh tulis kat sini, sesuai lah kalau tulis nama ke apa, supaya orang dapat tahu beg kita kalau kita duduk jauh daripada beg. Ni kain ihram 2 helai. Okey. Selepas ni kita tengok macam mana cara nak memakai kain ihram. Secara saya lah, macam-macam lah ustaz-ustaz lain tunjuk cara lain, tapi pada saya ni paling mudah lah, paling mudah untuk dipakai pada saya lah. Pulang daripada tuan-puan, tapi pada saya ni yang paling mudah lah. Cantumkan ujung ke ujung
Pertama sekali cantumkan ujung-ujung. Tinggikan sikit, angkat atas daripada buku lali. Atas tinggi pun tak apa, nanti kita boleh turunkan balik. Tu Malaysia kat bawah. Dia ke depan gini. Tutup di tengah-tengah ni. Tarik tepi. Balikkan semula. Berkali nak balik pun boleh. Semula tutup. Sekali lagi. Tutup. Sekali lagi. Tutup. Okay, lipat dulu. Ni seorang je buat boleh. Ramai-ramai yang macam ikatkan samping pula. Ambil tali pinggang kita. Pakai tali pinggang. Ketika kita mengerjakan umrah, selain kita letak betul dan pengenalan diri kita ni, kad pengenalan diri kita ni, boleh letak dalam beg ataupun kita letak dalam kocik ni pun boleh juga, supaya apa-apa senang dikesan, kita dapat senang mempermudahkan pengenalan pengesanan diri kita. Okay, ni dah siap. Tutup je. InsyaAllah tak terlegai, tak kangkang, tak ter. Ketika kita belum mula tawaf, tak perlu kita buka bahu sebelah kanan. Kita masukkan selit dia. Jadi dia baju sejuk, jadi dia pakaian kita. Ni selit ke belakang. Dah. Settle lah. InsyaAllah. Kalau ketat sangat buka sikit. Tapi apabila kita mula start tawaf, kita kena buka bahu sebelah kanan. InsyaAllah nanti kalau tuan-puan dah 2-3 kali, dah sekali buat, benda akan jadi mudah lah. Masuk gini boleh kan? Dah settle. Salah, nak ikut bawah ni pun boleh. Mana saja. Penting buka bahu. Tutup sebelah bahu kiri, buka sebelah bahu kanan. Okey tuan-puan, itu sajalah cara. Semoga Allah memudahkan segala urusan tuan-puan untuk mengerjakan umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.